Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala yang dah masuk pertama sekali. Salam kepada kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keduanya minta komen suara. Adakah suara saya kedengaran dengan jelas? Tuan-tuan boleh dengar suara saya ataupun sebaliknya. Kalau jelas, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita sebentar lagi. Kitab Penawar Bagi Hati, insya-Allah. Bab yang keempat pada menyatakan dengki malam ini. Bab yang keempat pada menyatakan dengki, muka surat 38. Muka surat 38, bab keempat pada menyatakan dengki. Semua dah jumpa? Muka surat 38, bab keempat pada menyatakan dengki, insya-Allah. Tuan-tuan yang dah masuk, ambil link, masukkan dalam grup, setiap grup masing-masing. Tag nama kawan-kawan, share pengajian kita ni supaya lebih ramai hati-hati di jiwa-jiwa manusia dapat dirawat dengan penawar hati ini, insya-Allah. Boleh kita mulakan sekarang? Siapa yang dah sedia boleh komen. Musta'id, ana musta'id. Saya sedia, insya-Allah. Di Pak Amir. Pak Amir. Okay. Di Pak Amir. Kena sakit. Di Pak Amir. Boleh mula sekarang tuan-tuan? Musta'id, masya-Allah. Jadi insya-Allah muka surat 39, bab keempat pada menyatakan dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain. Bermula dengki itu iaitu mencita-cita akan hilang nikmat daripada orang yang lain, sama ada nikmat dunia ataupun nikmat agama. Jadi kita mulakan pada muka surat 39, bab yang keempat pada menyatakan dengki. Kita dah habis bahas tentang bab loba terhadap berkata-kata, bab loba terhadap makanan, dan baru ni kita bahas tentang bab pada menyatakan marah. Dan malam ini insya-Allah masuk kepada bab keempat, bab yang keempat pada menyatakan dengki. Kata musannif kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala, bermula dengki itu iaitu mencita-cita akan hilang nikmat daripada orang yang lain, sama ada nikmat dunia ataupun nikmat agama, atau mencita-cita akan turun bala atasnya. Jadi penyusun kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia bagi tahu kepada kita ta'rif dan definisi jealousy, dengki itu apa maksudnya, bahawa seseorang dia mencita-cita akan hilang nikmat daripada orang yang lain. Nikmat tadi tak kiralah sama ada nikmat dunia ataupun nikmat agama. Dia tengok orang lain lebih daripada dia, mari perasaan dengki dalam hati dia, dan tak cukup, tak berhenti di situ saja,
malah dia lihat nikmat yang ada pada orang lain tadi, supaya nikmat yang terkandung, terdapat pada orang lain tadi terhakis, terhilang daripadanya. Kehendak hati dia macam tu. Itu maksud dengki. Dan kalau boleh diturunkan bala ke atasnya. Bukan saja nikmat yang ada pada orang tadi hilang, malah kalau boleh bala diturunkan ke atasnya. Itu maksud dengki. Banyaklah contoh satu orang peniaga kan, buka restoran tom yum contohnya, maka kedai dia tak berapa ramai orang datang. Adapun kedai di sebelah dia jual tom yum yang sama, tapi orang berduru-duru ramai, beratur datang kedai dia. Maka timbul dalam hati dia supaya nikmat yang ada pada jiran sebelah dia tadi, maknanya orang ramai sebelum ni datang beratur, kalau boleh tak ada orang datang makan di kedai dia. Dan tak cukup itu saja, kalau boleh datang bala ke atas jiran dia. Datang bala apa? Kalau boleh datang pihak PBT, majlis tempatan datang saman ke, kalau boleh kedai dia terbakar ke. Itu maksud dengki. Allah pelihara kita daripada sifat dengki. Jadi bermula dengki itu iaitu mencita-cita akan hilang nikmat daripada orang lain. Nikmat yang ada supaya hilang. Dan nikmat tadi tak kira lah sama ada dunia ataupun nikmat agama. Atau mencita-cita akan turun bala atasnya. Dan iaitu haram lagi dosa besar. Jadi dengki, jealous ni adalah haram, malah dia lagi dosa besar. Dengki pada orang ni dosa besar. Bahkan adalah ia dengki ni satu penyakit yang besar daripada segala penyakit hati. Banyak-banyak penyakit hati. Riya, takabur, ujub, sum'ah, ghaflah. Banyak-banyak penyakit hati ni, dengki di antara penyakit-penyakit hati yang besar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Artinya dengki itu akan memakan, ia dengki akan segala kebajikan, yakni kebaikan, seperti memakan oleh api akan kayu api. Yang dikehendaki dengan memakai di sini yakni membinasakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengki ini akan memakan segala kebaikan yang ada pada kita. Kita ni kebaikan tak banyak dah. Pahala kita tak banyak dah. Kemudian duk dengki pada orang lain pula. Jadi kita boleh dengki pada orang lain, akan makan pahala kita, akan memakan segala kebaikan-kebajikan kita. Yang dimaksudkan memakan di sini yakni membinasakan segala kebaikan yang kita duk ada tak berapa banyak ni. Dia makan, dia binasakan, dia mencelakakan kebaikan yang kita ada. Seperti mana makannya api akan kayu-kayu yang kering. Cuba kita lihat bagaimana bila mana kayu-kayu ranting dahan yang kering, bila dimakan api di musim yang panas, begitulah dengan secepat sekilat segala bahan-bahan bakar tadi akan hancur dimakan oleh api. Demikianlah segala kebaikan pahala kita akan dingap oleh perasaan dengki. Api dengki yang ada pada kita akan memakan segala kebaikan, kebajikan dan pahala kita. Dan sabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, la tahasadu wa la taqata'u wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Artinya jangan dengki, la tahasadu, jangan berdengki, wa la taqata'u, jangan dengki setengah kamu akan setengah yang lain, wa la taqata'u, jangan memutuskan rahim. Ini jangan memutuskan tali silaturahim setengah kamu akan setengah yang lain. Wala tabaghadu, dan jangan marah setengah kamu akan setengah yang lain. Wala tadabaru, dan jangan membelakangkan setengah kamu akan setengah yang lain pada ketika berjumpa. Bila jumpa, hadap muka dengan muka, mata dengan mata, dada dengan dada. Jangan seorang macam ni, seorang macam ni, seorang macam ni, seorang jangan. Hendaklah menghadap muka sama muka ketika berjumpa. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan hendaklah kamu bersaudara, hai sekalian hamba Allah Ta'ala. Hendaklah kamu semua jadi hamba Allah Ta'ala yang bersaudara. Dan bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, dabba ilaikum da'ul umam qablakum al-hasadu wal baghdha, al-hadis. Artinya berjalan kepada kamu penyakit segala umat yang terdahulu daripada kamu. Dua perkara yang telah berjalan kepada kamu, dua penyakit umat terdahulu. Pertama apa? Al-hasadu, dengki, wal baghdha, dan kebencian, al-hadis.
Yang dimaksudkan dengan berjalan, dabba ilaikum, berjalan ke atas kamu di sini artinya berjalan kepada kamu penyakit segala umat yang dahulu daripada kamu dengki dan sangat benci. Dikehendaki dengan berjalan di sini melarat dan berjangkit. Yang dikata dabba ilaikum, berjalan kepada kamu, maknanya berjangkit kepada kamu penyakit umat yang terdahulu. Dan bermula sebab bagi dengki itu, ada kalanya takabur. Sebab kenapa kita berdengki kepada orang, sebab kenapa kita jealous pada orang, ada kalanya disebabkan takabur, kesombongan, kebesaran diri yang ada pada hati kita, itu dia melarat jadi dengki. Dan ada kalanya berseteru. Kadang-kadang disebabkan kita duk berseteru, duk bersaing sangat, duk berseteru sangat, duk bergaduh kan, berbantah, maka timbul perasaan, bila kita bersaing, timbul perasaan jealous, dengki dalam hati kita. Dan ada kalanya keji nafsu. Dan sebab yang ketiga, timbulnya sifat dengki dalam hati kita kerana keji nafsu kita. Buruk nafsu kita. Nafsu kita nafsu amarah. Disebabkan nafsu amarah itu timbulnya jealousy, yakni dengki dalam hati kita. Keji nafsu kerana apa? Kerana kikir ia dengan nikmat Allah Ta'ala atas hambanya. Dia kedekut dengan nikmat Allah Ta'ala atas hambanya. Kikir ia atas nikmat Allah Ta'ala atas hambanya dengan ketiadaan tujuan yang baik. Dia tak ada tujuan yang baik. Kikir dia terhadap nikmat Allah Ta'ala ke atas hambanya dengan ketiadaan tujuan yang baik. Dan tiada haram oleh ribtah. Satu dengki, satu ribtah. Ribtah itu tidak haram. Ribtah itu bila melihatkan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada seseorang, maka timbul semangat, timbul jazbah untuk dia menandingi orang tadi, untuk dia berlawan dengan orang tadi supaya dia juga mendapat nikmat yang sama ataupun lebih daripada kawan yang dia tengok tadi, tanpa ada dalam hati dia bahawa nikmat yang dikurnia Allah Ta'ala kepada orang tadi dihapuskan nikmat tadi. Tidak ada dalam hati dia sekelumit pun bahawa nikmat yang dikurniakan kepada orang jiran dia, kawan dia tadi, dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Itu dia menamakan ribtah. Dinamakan ribtah. Contoh dia dalam kelas. Kan? Contohnya dia berniaga lah. Dia berniaga apa-apa. Kemudian dia tengok pesaing dia tu lebih hebat daripada dia. Maka dia berusaha, berjanji, bertekad untuk membuat usaha lagi, targeting, marketing sebagainya supaya sale dia sama dengan pesaing dia. Jualan dia sama dengan pesaing dia. Lebih baik daripada, tanpa dia ada dalam hati dia bahawa pesaing dia tadi, segala nikmat Allah Ta'ala kurniakan kepada pesaing dia tadi akan terhapus. Itu nama ribtah. Ribtah. Sebab tu dia kata, dan tiada haram oleh ribtah. Apa maksud ribtah? Dan iaitu bahawa engkau mencita-cita akan nikmat yang seperti nikmat orang lain dengan ketiadaan hilang nikmat itu. Itu maksud ribtah. Mencita-cita akan nikmat, mana kita pun nak seperti mana nikmat yang Allah Ta'ala kurnia kepada kawan pesaing kita. Nikmat yang seperti nikmat orang lain dengan ketiadaan hilang nikmat itu daripadanya, tanpa terdetik dalam hati bahawa nikmat tadi terhapus nikmat tersebut daripada pesaing kita. Dan harus bahawa engkau kasih hilang nikmat daripada mereka yang meminta tolong ia atas mengerjakan maksiat dengan nikmat itu. Tapi boleh, harus kepada kita bahawa kita bercita-cita bahawa hilang nikmat kepada orang yang mana menggunakan nikmat untuk maksiat. Contoh kita lihat satu orang yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala akan kekayaan, tapi siang malam dia gunakan kekayaan tadi untuk tujuan maksiat. Dia buat konsert, orang ramai berkumpul, lelaki perempuan. Dia buat satu majlis tertutup, parti dan sebagainya, orang datang buat maksiat, menyanyi yang lara, minum arak di sana. Maka harus bagi kita timbul dalam hati, ya Allah, kau tariklah nikmat yang ada pada fulan tadi. Kenapa? Nikmat yang ada pada dia gunakan untuk membuat maksiat padamu. Maka yang demikian harus. Sebab tu dia kata, dan harus bahawa engkau kasih hilang nikmat daripada mereka yang meminta tolong ia atas mengerjakan maksiat dengan nikmat itu. Kerana bahawasanya engkau sebenarnya bukan kasih akan hilang nikmat. Jadi kita minta supaya Allah Ta'ala hilangkan nikmat dia, hakikatnya dia kata bahawasanya engkau sebenarnya pada hakikat bukan kasih akan hilang nikmat, bahkan engkau kasih akan hilang maksiat. Maksud kita bukan nak suruh Allah Ta'ala tarik kekayaan dia tu. Tak. Kita nak suruh Allah Ta'ala tarik kekayaan yang mana dengan kekayaan tadi dia gunakan untuk maksiat. Jadi hakikatnya kita suka supaya hilang maksiat daripada fulan tadi. Bukannya hilang nikmat daripada fulan tadi. Bahkan engkau kasih akan hilang maksiat. Bermula alamatnya. Bagaimana tanda-tanda bahawa kita ni
suka dia hilang nikmat ke ataupun suka dia hilang maksiat. Maka dia kata bermula alamatnya, tanda-tandanya bahawasanya jika meninggalkan ia akan maksiat, nescaya tiada kasih engkau akan hilang nikmat padanya. Tanda-tandanya apabila kawan tadi, bila kawan yang buat maksiat tadi, bila dia telah tinggalkan maksiat, waktu itu tidak tinggal lagi dalam hati kita bahawa Allah Ta'ala tarik nikmat yang ada padanya. Itu tanda-tandanya. Dan ketahui olehmu bahawasanya penyakit hati seperti dengki tiada ada ubatnya melainkan dengan dicampur ilmu dengan amal. Obat penyakit hati ni dua perkara saja. Kena campurkan dua perkara ni. Pertama ilmu, yang keduanya amal. Satu information, ilmu, yang kedua action, yakni amal. Kena gabungkan dua perkara ini. Seperti makjun, digabungkan, diuli-uli, dijadikan makjun, jadikan ubat. Maka adapun ilmu, dari segi konteks ilmu, obat bagi dengki ini pertama dari segi konteks ilmu. Adapun ilmu, maka bahawa mengetahui ia, orang yang dengki tadi, akan bahawasanya dengkinya itu memberi mudarat akan dirinya sendiri. Tiada memberi mudarat ia akan mereka yang didengki. Jadi dari segi ilmu, pertama kita kena faham. Kita ni kalau timbul sekelumit dengki kepada kawan kita, pesaing kita, jiran kita, kita kena faham bahawa dengki yang ada, yang timbul, membara dalam hati kita itu, dia memberi mudarat kepada diri kita sendiri. Itu yang kita kena faham, itu yang kita kena ada ilmu. Dia tidak memberi mudarat kepada orang yang kita dengki, kepada pesaing kita, kepada jiran-jiran kita. Dia tidak memberi mudarat, malah dia beri mudarat kepada diri kita sendiri. Tiada memberi mudarat ia akan mereka yang didengki ia akan dia. Bahkan memberi manfaat ia akan dia. Malah orang yang kita dengki tadi, dia tidak memberi mudarat, malah dia beri manfaat kepada orang yang dengki kita tadi. Orang yang kita dengki tadi. Bahkan memberi manfaat ia akan dia. Adapun bahawasanya dengki itu memberi mudarat akan orang yang dengki, maka kerana membatalkan ia akan pahala kebajikannya. Kerana apa? Kita sebut bahawa mudarat itu akan kembali kepada si pendengki. Ini kerana macam tadilah, macam hadis tadi kata, bila mana satu orang mendengki, maka segala amalan-amalan yang ada padanya akan dimakan oleh sifat dengki tadi. Itulah mudarat yang datang padanya. Sebab itu kita kata mudarat itu akan kembali kepada tukang dengki tadi. Kenapa? Segala kebajikan amalannya akan dimakan hangus oleh api yang menyala dalam hatinya, yakni api kedengkian. Adapun bahawasanya dengki itu memberi mudarat akan orang yang dengki, maka kerana membatalkan ia akan pahala kebajikannya, seperti yang tersebut pada hadis yang pertama tadi. Tadilah hadis yang pertama kita baca, al-hasadu ya'kulul amala kama ya'kuluhun nar al-hataba. Bahawa kebajikan itu, dengki itu akan memakan segala kebaikan-kebajikan kita seperti mana api membakar kayu-kayu yang kering. Tambahan lagi, mensebabkan oleh dengki itu akan murka Allah Ta'ala akan orang yang dengki itu. Ditambah lagi bila kita benci kepada seseorang, bila mana kita dengki kepada seseorang, itu menyebabkan Allah Ta'ala dengki kepada Allah Ta'ala, murka, marah kepada kita. Kenapa? Murka ia akan qada Allah Ta'ala. Kenapa orang yang dengki itu akan dapat murka Allah Ta'ala? Kenapa? Hakikatnya orang yang dengki itu, hakikatnya dia murka, dia marah di atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas pesaing dia. Contoh, sama-sama jual goreng pisang, sama-sama jual goreng pisang cheese, dia sebelah, kita sebelah ni, dia sebelah depan sana. Jadi bila Allah Ta'ala tentukan pesaing kita jual goreng pisang cheese tadi, rezeki dia lebat, sale dia lebih banyak, goreng pisang dia sedap, orang ramai beli, dekat dia bukan dekat kita, itu ketentuan Allah Ta'ala kepadanya. Jadi bila kita marah kepada dia, seolah-olah kita murka, marah kepada ketentuan Allah. Bila kita marah kepada ketentuan Allah, maka hakikatnya kita murka kepada Allah, maka Allah murka kepada kita. Sebab itu dia kata, tambahan lagi mensebabkan oleh dengki itu akan murka Allah Ta'ala akan orang yang dengki itu. Kerana murka ia akan qada Allah Ta'ala. Qada makna ketentuan Allah Ta'ala. Dan kikir ia dengan nikmat Allah Ta'ala. Jadi seolah-olah dia kikir dengan nikmat Allah Ta'ala lah. Yang meluaskan ia Allah Ta'ala akan dia daripada perbahandaraan atas hambanya. Jadi dia kikir, kedekut dengan nikmat Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala telah memperluaskan nikmat tadi kepada pesaing dia tadi. Ini mudarat pada agamanya. Jadi bila dia dengki, memberi mudarat pada agamanya. Ada pemudarat dengan dengki itu pada dunianya. Itu tadi kita ulas tentang
mudarat akan sampai dari segi konteks agamanya, yakni segala pahalanya akan dimakan oleh sifat dengki ada padanya. Adapun dari segi konteks dunianya pula kata, adapun mudarat dengan dengki itu pada dunianya, maka bahawasanya orang yang dengki itu senantiasa ia di dalam duka cita yang berpanjangan, kerana bahawasanya seterusnya tiada suci daripada nikmat. Orang yang dengki ni, dia akan sentiasa resah, sentiasa duka cita, sentiasa sedih berpanjangan. Kenapa? Bila dia melihat pesaing dia, jiran dia diberi nikmat yang berterusan, bila dengki ada dalam dada dia, maka berpanjangan dia sedih, dia resah, dia tak puas hati selalu. Itu dari segi konteks dunia dia. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah, orang-orang munafik bila dilihatkan orang Islam, fazadahumullahu marada, Allah Taala tambahkan dalam hati mereka penyakit. Fazadahumullahu marad, Allah Ta'ala tambahkan penyakit dalam hati mereka. Bila mana mereka melihat akan sahabat, kemajuan rohani, kemajuan fizikal, rohani sahabat bersama baginda Nabi SAW, semakin maju rohani sahabat, semakin maju dunia sahabat, semakin sedihlah para munafikin. Jadi dari segi konteks dunianya, kita akan rasa sedih berpanjangan bila melihat seteru kita, pesaing kita semakin hari semakin maju. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita kena kikis sifat dengki yang datang dalam hati kita. Dan adapun bahawasanya dengki itu memberi manfaat, ia akan seterusnya. Kemudian pula dengki tadi dia akan beri mudarat kepada si pendengki, tukang dengki itu sendiri. Malah dengki tadi dia bagi manfaat kepada orang yang kita dengki tadi pula. Pada pesaing kita tadi contohnya, sama-sama jual goreng pisang cheese tadi contoh, malah kita dengki kepada pesaing kita, dia akan bagi manfaat kepada pesaing kita, bukan kepada kita. Dan adapun bahawasanya dengki itu memberi manfaat, ia akan seterusnya. Yang dengki ia akan dia, yang tiada memberi mudarat ia akan dia. Dia tidak beri mudarat kepada orang yang kita dengki tu, pesaing kita tu. Maka kerana bahawasanya nikmatnya tiada hilang ia dengan dengki itu. Kenapa? Dengan kita dengki kepada pesaing kita, kepada seteru kita, dengan dengki kita tadi tidak akan hilang nikmat yang ada pada pesaing dan seteru kita tadi. Nikmatnya tiada hilang ia dengan dengki itu, bahkan digandakan akan kebajikannya. Malah disebabkan kita dengki kepada kawan kita tadi, Allah Ta'ala gandakan kebajikan kepada pesaing, kepada seteru kita tadi. Yang kita dapat mudarat, yang kita hilang kebajikan, hilang pahala, malah Allah Ta'ala tambah pula pahala kebajikan, kebaikan kepada seteru kita yang kita benci tadi. Malah tidak ada mudarat, malah bertambah manfaat kepada mereka. Digandakan akan kebajikannya. Kerana apa? Dipindahkan pahala kebajikan orang yang dengki itu kepadanya. Kenapa? Kita duk dengki kepada seteru kita, kepada pesaing kita tadi, segala kebajikan kita dahlah dimakan oleh dengki. Malah segala kebajikan kita yang tinggal akan ditransfer, pindah pula kepada orang yang kita benci. Allahu Akbar, sudah jatuh di tipe tangga. Pendeknya orang yang dengki itu seperti mereka yang melempar seteru dengan batu, maka tiada kena seterusnya. Dia bagi analogi seolah kita baling orang yang kita dengki tadi dengan batu. Bila baling dengan batu, tak kena kepala dia, dia elak. Malah kena dinding dan batu tadi melantung balik kena mata dia. Jadi mudarat kena kepada tukang dengki tadi. Maka sebab itulah dia kata, pendeknya orang yang dengki itu seperti mereka yang melemparkan seteru dengan batu, maka tiada kena seterunya. Dan kembali batu itu kepada matanya, maka membutakan ia akan dia. Malah batu tadi melantung balik kena pada dia, kena mata dia, buta pula mata dia. Adapun ubat yang bangsa aman. Tadi kita cerita ubat untuk mengubati jealousy, dengki ni, pertama ilmu. Kita kena tahu apa mudarat kepada kita, apa manfaat kepada dia, apa mudarat kepada kita, kita kena tahu, kena ada ilmu. Yang kedua dari segi amal, dari segi action tindakannya, yang bahasa amal, maka iaitu bahawa mengetahui ia akan hukum dengki. Pertama kita kena tahu apa hukum dengki ni, dan akan perkataan dan perbuatan yang mensebabkan akan keduanya oleh dengki itu. Apa yang dari segi apa itu perbuatan dan dari segi perkataan yang mensebabkan akan keduanya. Apa yang sebab yang datang yang kita dengki dari segi konteks perkataan, yang kedua dari segi konteks perbuatan.
Maka dia kata, dan akan perkataan dan perbuatan yang mensebabkan akan keduanya. Keduanya apa? Perkataan dan perbuatan oleh dengki itu. Disebabkan kita dengki, dia akan keluar melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Maka menyalahi ia akan keduanya. Jadi, bila datang dengki, kadang-kadang dia keluar melalui perkataan kita. Yang kedua, dia keluar melalui action kita. Jadi, bila keluar melalui perkataan kita, kita kena menyalahinya. Pertama, dia ajar kita. Maka menyalahi ia akan keduanya. Kita kena menyalahi perkataan dengki kita dan menyalahi action, ini perbuatan kita. Dan mengerjakan ia akan lawan bagi keduanya. Kita kena kerjakan apa yang berlawanan, yang keluar daripada perkataan kita dan yang keluar daripada perbuatan kita, kita kena buat sebaliknya. Maka memuji ia akan mereka yang dengki ia akan dia. Maka memuji ia akan mereka yang dengki akan dia. Jadi kalau kita mari perasaan dengki, sekelumit dengki kepada pesaing kita, kan, kita puji pula dia. Kita kata, tak apa dah lah dia maju sebab dia rajin, pagi-pagi pukul 5 lagi dah datang. Kita pukul 8.30, pukul 9 baru nak pergi. Contoh, itu kita keluarkan perkataan puji pula dia. Barulah kita menyalahi perkataan dengki tadi. Maka memuji ia akan mereka yang dengki ia akan dia. Dan menzahirkan ia akan sukacita dengan nikmatnya. Kemudian kita zahirkan. Walaupun kita tak suka, kita buat-buat suka nikmat. Alhamdulillah ramainya kedai dia. Zahirkan sukacita terhadap apa itu? Pesaing kita tadi. Menzahirkan ia akan sukacita dengan nikmatnya dan merendah diri ia baginya. Kita pun tawaduk, kena rendah diri. Tak apalah, rezeki saya banyak ni, nak buat macam mana? Ketentuan Allah Ta'ala kepada saya banyak ni, buat macam mana? Dia usaha lebih, Allah Ta'ala bagi lebih. Kena buat macam tu. Dan merendah diri ia baginya. Dan dengan demikian itu jadilah oleh mereka yang dengki ia akan dia kawan baginya. Akhir sekali kita, orang yang kita benci, pesaing kita yang kita rasa benci dalam hati kita tadi, yang rasa dengki tadi, bila kita puji dia, bila kita buat tindakan yang baik, kita pun merendah diri kepadanya, akhir sekali seteru kita, musuh kita yang kita anggap musuh, lama-lama dia akan jadi kawan kita. Allahu Akbar. Kawan baginya. Dan hilang daripadanya oleh dengki itu. Bila jadi kawan, hilanglah dengki. Dan lepas ia daripada dosanya, dosa dengki dan seksanya. Jadi bila kita terlepas daripada dosa dengki, maka terlepas daripada seksa dengki. Karena Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Artinya tolak olehmu dengan perkara yang lebih elok. Bila kita ada perkara musibah, bila ada pergaduhan dan sebagainya, Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada kita, idfa', tolaklah perkara tadi billati ahsan, dengan perkara yang lebih elok. Berinteraksi, bermuamalah dengan perkara yang lebih elok. Ya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu, bila kita buat macam tu, tiba-tiba orang yang antara engkau dan antaranya perseteruan seolah-olah kawan yang hampir. Bila kita berinteraksi dengan baik, orang yang dengki, kita dengki dia tadi, bila kita bermuamalah yang baik tadilah, kita puji dia, kita merendah diri depan dia, kita terima ketentuan Allah Ta'ala kepada dia, maka apa akan jadi? Irfa' billati ahsan, ka'annahu faizal lazi, maka tiba-tiba alladhi bainaka wa bainahu adawatun, mana perseteruan antara kamu dengannya sebelum ini akan jadi apa? Ka'annahu waliyyun hamim, akan menjadi seolah-olah kawan yang hampir. Jadi seteru boleh jadi kawan, musuh boleh jadi kawan bila mana kita bermuamalah yang baik. Dan ketahui olehmu bahawasanya tabiat manusia, kasih ia akan mendapat nikmat kawannya, tiada kasih ia akan mendapat nikmat seterusnya. Memang normal lah manusia ni suka, tabiat manusia ni dia suka bahawa nikmat itu datang kepada kawan dia, dan dia tidak suka bahawa nikmat itu datang kepada musuh dan seterusnya. Dan benci ia akan yang menyusahkan kawannya. Manusia ni, tabiat manusia ni normalnya, manusia tak suka bahawa sesuatu yang menyusahkan kawan dia. Dan tiada benci ia akan yang menyusahkan seterusnya, dan dia tak bencilah perkara yang menyusahkan seteru dia, perkara yang menyusahkan musuhnya, dia tak benci, malah dia suka. Dia suka perkara yang menyusahkan seterusnya. Itu tabiat normal manusia. Maka jika tiada kuasa engkau menyamakan antara kawan engkau dan seteru engkau pada kasih dan benci itu, maka hendaklah melepaskan engkau akan diri engkau daripada dosa dengki itu. Jadi kalau kita tak boleh nak buat macam ni, kita tak boleh nak samakan mana kawan mana musuh, maka hendaklah kita kena lepaskan diri kita daripada penyakit dosa, penyakit dengki dan dosa dengki itu dengan dua perkara. Yang pertama,
bahawa tiada engkau zahirkan akan dengki itu dengan lidah engkau. Cara dia, kita nak lepaskan diri daripada dosa dengki ni, kita nak lepaskan diri daripada penyakit dengki ni, pertama, kita tidak zahirkan akan dengki kita itu dengan lidah kita. Dengan anggota engkau, tidak zahirkan dengan lidah engkau dan dengan anggota engkau dan segala pekerjaan engkau yang bangsa ikhtiar. Bahkan menyalahi engkau dengan lidah dan anggota engkau akan yang tersebut daripadanya seperti yang telah terdahulu. Inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, kita jangan zahirkanlah, walaupun mari dalam hati kita perasaan dengki kepada pesaing kita, jadi kita jangan zahirkan dengan lidah kita. Jangan zahirkan dengan lidah kita perkara yang berbau pendengkian tadi. Juga jangan zahirkan dengan anggota tangan kita, memek muka kita, memek muka macam tak puas hati. Jangan zahirkan. Malah kita puji balik pesaing kita. Masya Allah, dah memanglah dia orang rajin. Dia memang orang Allah Ta'ala tentukan dia macam ni. Kita puji macam tu. Kita jangan zahirkan dengan lidah dan anggota. Dan juga dengan perbuatan yang bangsa ikhtiar. Bahkan menyalahi engkau dengan lidah. Malah kita menyalahi. Lidah kita patut nak keji dia, nak maki dia, kita menyalahi. Yang ni kita memuji pula dia. Dengan anggota juga, kita macam support dia. Seperti yang telah terdahulu inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun lam taslam minha hazil ummah, al-hasadu waz-zannu wat-tayaratu, ala unabbiukum bil makhraj minha, idza zananta fala tahaqqaq, wa idza hasadta fala tabghi, wa idza tatayyarta famdi. Artinya bermula 3 perkara tiada sejahtera daripadanya oleh ini umat. 3 penyakit ini, umat ini, yakni umat Muhammad tidak terlepas daripada penyakit ini. Pertama, dengki. Al-hasadu. Umat ini juga tidak boleh terlepas daripada penyakit dengki. Ini janji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mustahilah dalam hati kita memang timbul sifat dengki ni. Kedua, jahat sangka, az-zannu, buruk sangka kepada orang. Ini penyakit umat ini. Dan ketiga, bercending. At-tayaru tu bercending. Bercending ni perbuatan sialan yang berlaku pada zaman jahiliah lagi. Tiarah ni macam kalau dari segi kita konteks, kita sebut sial kan, sial. Contoh orang Arab dulu, bila dia nak keluar bersafar, dia akan lepaskan burung. Kalau burung tu terbang ke arah kanan, maka safar perjalanan dia kata akan selamat. Kalau burung tadi terbang ke arah kiri, maka dia kata perjalanan safar dia akan ada musibah, aksiden dan sebagainya. Akan ada sialan. Itu at-tayarah. Jadi penyakit umat ini 3 perkara. Pertama, hasad, dengki. Yang kedua, buruk sangka. Yang ketiga, sialan tu masih ada lagi dalam umat. Kita orang Melayu pun ada juga kan. Kadang-kadang jenis-jenis at-tayarah ni kan. Pergi naik motor, kalau ada biawak melintas ke, kita kata ada musibah dan sebagainya. Kan? Itu masuk dalam tayarah. Jadi 3 perkara ni adalah penyakit umat ini. Tak selamat umat ini daripadanya. Maka tidakkah aku khabarkan akan kamu dengan tempat keluar daripadanya? Nabi bagi tips kepada kita bagaimana kita nak keluar daripada 3 penyakit ini. Bersambah sahabat, khabarkan olehmu wahai Rasulullah. Bersabda ia Rasulullah, apabila engkau menyangka engkau akan sangka yang jahat, maka jangan engkau tahkikkan. Bila datang perasaan sangkaan buruk kita kepada kawan kita, kepada jiran kita, kepada saudara kita, jangan kita tahkikkan. Maknanya, jangan kita pergi lebih jauh lagi untuk siasat sangkaan buruk kita tadi. Kita tinggalkan saja. Lemparkan, buang ke laut sangkaan buruk kita. Jangan kita cuba tahkikkan, pergi lebih dalam lagi. Iza zananta fala tahaqqaq, iza hasadta fala tabghi. Maka jangan engkau tahkikkan, artinya jangan engkau kerjakan akan yang dituntut bagi sangka itu. Makna daripada persangkaan kita tadi, kita kata dia ada buat hubungan skandal dengan perempuan lain. Maka tuntutan daripada sangkaan kita, nak pergi tengok dia, nak pergi intai dia, jangan kamu amalkan tuntutan daripada hati kamu. Itu maksud dia. Kerjakan akan yang dituntut bagi sangka itu. Bahkan hendaklah engkau terhenti daripada memutuskan dengan sangka engkau itu. Malah kita stop terus. Jangan kita ikut perasaan hati kita. Dan daripada mengerjakan akan yang ditentunya itu, yang dituntutannya itu. Dan apabila engkau dengki, maka jangan engkau melampaui. Bila kita dengki pada orang, fala tabghi, jangan melampaui. Maksudnya apa? Artinya jika mendapat engkau dalam hati engkau akan suatu daripada dengki, maka jangan engkau kerjakan dengan dia. Kalau kita tengok jiran kita, pesaing kita
lebih hebat daripada kedai kita, timbul daripada hati kita. Kita nak report kepada apa itu PBT dan sebagainya contoh, jangan kita ikut kata hati kita. Itu masuk pada fala tabghi. Makna jangan engkau melampaui. Artinya jika mendapat engkau dalam hati engkau akan suatu daripada dengki itu, maka janganlah engkau kerjakan dengan dia. Dan apabila bercending engkau, maka lalu olehmu kepada tujuan engkau, dan jangan engkau kembali seperti memperbuat akan dia oleh ahli jahiliyah. Wa iza hasatta fala tabghi wa iza tatayyarta famdi. Bila kamu nak buat bercending tadilah, nak buat perkara-perkara yang khurafat, maka kamu lalu saja. Kamu laluinya saja, jangan kamu amalkan bercending tadi. Dan jangan engkau kembali seperti memperbuat akan dia oleh ahli jahiliyah. Menceritakan akan ini hadis oleh Al-Hafiz Abdul Rahman bin Umar Al-Isfahani daripada Al-Hasan Al-Basri. Hadis ini dinamakan hadis mursal. Apa maksud hadis mursal? Artinya mengangkatkan akan dia oleh tabi'i kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis mursal mana hadis yang mana tabi'i sendiri, tabi'i contohnya Sayyid bin Musayyab kata qala sami'tu nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Musayyib ni tabi'i. Dia tak dengar hadis ni daripada sahabat, malah dia meriwayatkan hadis ini terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil hadis mursal. Dengan memutuskan sahabat. Maka oleh tabi'i kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, bahawa benci engkau daripada diri engkau akan kasihan hilang nikmat Allah Taala. Okey, yang kedua kita sambung malam lusa insya-Allah. Kita tak boleh habis malam ni bab dengki ni. Panjang juga bab dengki ni. Kita sambung yang kedua pada malam akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan dengan pengajian sikit sebanyak kita bab dengki ni, sedikit sebanyak tips yang diberi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili ni, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan, dan mudah-mudahan Allah Taala bersihkan, suci, murnikan hati kita daripada penyakit-penyakit penyakit-penyakit mazmumah ini, khususnya dengki yang disebut di antara penyakit-penyakit yang besar dan perkara yang payah untuk kita kikiskan daripada hati kita ni. Mudah-mudahan dengan zikrullah, dengan sahabat ulama, dengan panduan-panduan yang diberi oleh para masyayikh kita, mudah-mudahan kita semua dapat ditazkiyah sebelum kita ditazkiyah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kubur dan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala terima kita. Wallahu taala alam wa ilmuhu atam. Kitab penawar bagi hati, penawar bagi hati, insya-Allah 2 hari sekali. Malam ni kita buat, malam esok tak ada, malam lusa pula. InsyaAllah lebih kurang 9.20, 9.25. Tiap-tiap 2 hari sekali kita akan mengaji kitab penawar bagi hati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi penawar kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasta'mil abdanana bi ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qalbi. Allahumma tahhir qulubana an sayyi'atik. اللهم طهر قلوبنا عن معصيتك. اللهم طهر قلوبنا عن مذمومة يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بذكرك ونور قلوبنا بمحبتك ومعرفتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.